saya bersamahah berkaitan dengan imam. Kita pergi berkaitan dengan imam. Lepas ni kita pergi tentang makmum satu. Berkaitan dengan imam ini, sebenarnya ketika imam nak solat, kan, ketika nak solat, apakah sebenarnya imam perlu lakukan? Adakah hanya sebut istau ataupun sawu sufufakum sahaja tanpa memerhatikan dan sebagainya, ataupun apakah sunnah-sunnah yang sebenarnya imam perlu lakukan ketika nak solat berjamaah? Fadhil. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berhubung dengan soalan tadi, iaitu saya fahamnya ialah apabila satu orang imam duduk di depan dan makmum berada di belakangnya di dalam saf, kan, di dalam saf, jamak dia sufuf, bukan dalam sauh. Sebahagian orang ni perbetulkan sauh, bukan sauh. Sauh tu sauh kapal. Perbetulkan saf. Bila makmum di belakang, imam di hadapan, apa yang imam buat di dalam sunnah? Kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati begitu banyak riwayat ungkapan-ungkapan Nabi yang Nabi sebut sebelum baginda salat berjamaah. Saya sebut yang ungkapan dulu. Antaranya hak selalu untuk imam dulu sebutlah, sawu sufufakum, betulkan saf, kan, akan, ataupun istau, luruskan. Sebahagian riwayat Nabi dah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Sebahagian riwayat fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah. Banyak riwayat, tapi sawu sufufakum istau menunjukkan Nabi SAW bila jadi imam tidak terus solat tanpa membetulkan saf. Bahkan riwayat-riwayat di dalam hadis sebahagiannya menunjukkan Nabi itu bukan saja menyebut, bahkan membetulkan. Wa kana yamsahu manakibana fi salat. Nabi perbetul bau-bau sahabat ni dalam solat. Nabi perbetulkan, dia kata kama yusawwi bihal qidah, macam Nabi ni perbetulkan tu apa, batang kayu panah, kan, hatta ra'a qad aqalna an, sehingga Nabi lihat sahabat ni dah faham dah. Nabi tak apa dah, Nabi sebut. Tapi dalam riwayat hadis Sahih Muslim, dia kata satu hari dalam riwayat tu dia kata Nabi qama kada yukabbir, hampir baginda nak takbir, tiba-tiba datang satu orang, fara'a rajulan badiyan sadruhu fi saf. Dia tengok satu orang, Nabi nak takbir, dia tengok satu orang terlebih, dia tu kehadapan sangat di dalam saf. Nabi kata, ya ibadallah, la tasuwunna sufufakum aw la yukhallifanna Allah baina wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, perbetulkan saf, ataupun nanti Allah akan membalik-balikkan hati kamu. Dan Nabi perbetulkan saf. Nabi perbetulkan, maksudnya nak semayang dah, gaya nak takbir, tengok saf tak betul, betul saf, betul saf. Jadi imam kalau dia tengok makmum jenis tak betul saf, dia sunnah dua. Satu sunnah sebut istau. Saya tidak melihat ta'abbudi kepada lafaz istau ataupun sawu, tapi yang menjadi kehendak Nabi SAW ialah membetulkan. Kalau orang jenis tak faham Arab, berkena bagi luruskan saf, yang ujung sana ke depan sangat, undur belakang sikit. Wa kana yamsahu manakibana. Nabi perbetul pegang,
betul. Dan ini menjadi sunnah. Dan Nabi SAW kata, sawu sufufakum, betulkan saf kamu. Dan imam menjadi sunnah, macam saya sebut tadi, dia duduk di depan, dia tengok di belakang. Nabi tak apa, Nabi boleh tengok daripada belakang. Tu pun Nabi tengok. Nabi ni Allah bagi daripada belakang pun nampak. Itu adalah kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi imam, dia bukan saja sebut, dia membetulkan saf, kan? Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, Nabi. Sawu sufukum wala takhtalifu, betulkan saf. Jangan kamu tak sama, nanti jantung hati kamu juga tak sama. Jadi sunnah kepada tu imam. Dan saya mungkin kita nak minta di Jabatan Mufti ni, kita kena keluarkan jugalah panduan ni sedikit pada imam. Sebahagian imam dia main-main Allahu Akbar, dia tak peduli bengkang bengkok belakang, dia tak tanya dah. Ini tak bagus, meninggalkan sunnah. Saya dipahamkan oleh sebahagian orang di US, ada yang masuk Islam kerana tengok lurusnya saf salat orang Islam. Kagum dia, lurus. Dan ini adalah kelebihan agama. Tuan-tuan, ini adalah keajaiban agama, ajaran agama. Saya selalu sebut contoh ni. Kita pergi ke Mekah, musim haji mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jumpa tak pernah, bahasa pun tak faham antara satu sama lain. Nama apatah lagi nak kenal. Tetapi apabila Allahu Akbar, iqamah saja, 3 juta manusia duduk dalam saf. 3 juta manusia, luruskan saf, duduk mankib bi mankib wa qadam bi qadam, bau dengan bau, kaki dengan kaki, sama, umat yang satu. Tak ada kita pelajar universiti ni, sebahagian yang kuib suka apa, walaupun kita universiti, tapi kalau nak ambil hari convocation, kita kena rehearsal, kan? Yalah, nak naik macam mana. Dalam duk rehearsal tu pun kadang-kadang kita silap. Orang Islam, orang kampung, reti membaca, tak reti membaca, tapi sepatutnya bab saf, Allahu Akbar, dia tak fikir, dia tahu macam mana duduk dalam saf. Hanya yang tak reti agama aja yang pergi duduk seorang-seorang dia di belakang. Sebab itu kita lihat saf adalah merupakan keajaiban didikan Islam kepada umatnya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safa. Allah suka kepada orang yang berperang pada jalannya secara teratur, terurus. Dan kita mudah-mudahan kita meluruskan saf, dan imam sebelum salat bukan saja sebut sawu sufufakum, dia juga melihat kepada saf. Bahkan dalam riwayat Nabi masuk di dalam celahan saf itu untuk memastikan sahabat-sahabat meluruskan saf mereka. Dan mungkin lepas pada ini kita nak kena bagi taklimat lah pada imam-imam seluruh negeri Perlis ni, supaya bukan saja terus Allahu Akbar, tengok sama belakang, pastikan semua luruskan saf. Saya dipahamkan macam saya kata tadi, ada orang bukan Islam, dia menganut Islam, dia tengok orang Islam solat dalam penjara yang masuk Islam, kagum dia masuk Islam straight.
Tambah Mak Saleh bila bawa masuk Islam kadang-kadang depa bagus. Depa suka benda ni, disiplin. Kita kadang-kadang minta maaf orang perempuan sini tak. Kadang-kadang orang perempuan kalau boleh dia nak sedepah, jangan orang dekat dengan dia. Dia nak buat macam musim Covid. Hangat-hangat kata, hangat. Dia tak mahu nak rapat. Dan setengah orang dia tak mahu rapat. Agama tuan-tuan, pagi-pagi kita bangun, Allah suruh kita semayang di rumah pun semayang menghadap Allah yang sama. Tapi Allah menyuruh kita salat berjamaah kerana dia nak suruh kita menjadi makhluknya yang bersosial, datang bersama-sama orang lain menyembah Allah. Tiba-tiba datang kita meluat, tak mau rapat dengan orang. Sebab tu dia suruh kita datang masjid pakai wangi-wangian, bersugi, jangan busuk. Kerana dia mau kita menghubungkan, merasa kekukuhan hubungan antara sesama Muslim. Sebab tu tak sama dengan orang-orang yang datang solat berjemaah dengan orang yang selalu sebulan sekali pun susah nak main masjid. Kalau tak kena sembahyang Jumaat, dia tak main. Tu pun sembahyang Jumaat dia cari ceruk-ceruk belakang duduk. Masa qamat dia duduk last sekali ujung. Dan ada orang kita dia tak suka duduk soh depan. Fadilat soh depan ni banyak dia tak suka. Dia kalau sembahyang dia pergi duduk belakang. Dan ini tabiat yang tak bagus. Saya nak tambah sikit. Orang Malaysia sama juga, bukan semualah. Kalau orang tanya dalam kelas, ni pelajar kuib suara kena abang, dia suka hat tunduk, dia tak mau tengok muka pensyarah, takut kena tanya. Dia suka duduk di kelas di bahagian belakang, kok dia selamat daripada pensyarah jumpa dia. Saya pensyarah USM tu, saya memang tabiat saya akan tanya student yang duduk belakang. Student duduk depan selamat, duduk belakang je memang kena soalan. Jadi dia akan main duduk depan lah. Saya tahu siapa duduk belakang saya tanya. Kerana tidak ada keyakinan diri satu hal, tapi kita agama kata soft depan pahalanya banyak. Sabiqu ilal khair. Okay. Terima kasih.